untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim #Care4Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, Fikir fikir Islamic Islamic Relief. Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Khamis untuk semua yang sedang mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan jom kita nak teruskan perkongsian ilmu ataupun majlis ilmu kita pagi ini. Kita ada topik keibubapaan, topik kekeluargaan pagi ini yang dibawakan menerusi rancangan Generasi. Ya, dan tajuk kita hari ni, kalau tamu kita, ustaz kita ni biasa bawa kita punya tagline Generasi Syurga. Ya. Dan hari ni kita panjangkan fokusnya pada generasi syurga, generasi yang diduga. Ya, dan kita dah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarim pagi ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita pagi ni? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Ustaz dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio, di corong radio dan juga menonton di Facebook IKIM FM. Kita bawakan juga live ataupun secara langsung pagi ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz, hari ini tentang generasi syurga, generasi yang diuga. Mungkin sebagai mukadimah kita untuk pagi ini Ustaz. Silakan. Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada DJ Pian dan Hazwan dan seluruh para pendengar, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kehidupan, masih lagi diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di ruang muka buminya, subhanallah. Dan apa yang kita nak bicarakan dalam mukadimah ini, bila sebut generasi syurga, adalah generasi yang banyak melalui ujian dan dugaan. Dunia ini adalah lapangan ujian. Dunia ini adalah bahasa di lapangan musibah, darul bala. Bila sebut darul bala, lapangan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling besar ujiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebalik gambaran itu, kita cuba faham inilah bentuk atau cara penilaian Allah. Penilaian Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya adalah dengan bentuk ujian. Bentuk ujian itulah adalah penilaian untuk menilai tahap keimanan, kesabaran dan bagaimana dekat atau jauhnya satu-satu hamba itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita cuba faham bila sebut kenapa ahli syurga kena diuji. Kenapa ahli syurga ini kena diduga. Kalau kita tengok boleh je Nabi itulah masuk syurga, mudah dakwah Nabi. Tapi di sebalik itulah bagaimana Allah nak test tahap. Sayang Allah tak sama dengan sayang makhluk. Sayang makhluk bentuk dengan bentuk kasih sayang, diusap, dibelai. Tapi umpamanya belayan Allah dengan ujian. Bagaimana kita lalu dengan pijak duri, sakit tu kita belajar. Jatuh tu kita belajar. Dalam keadaan tersungkur bagaimana kita bangun umpamanya. Dalam keadaan kita dihinjak-hinjak, dipijak, bagaimana di sebalik itu ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak cuba terapkan kefahaman bila sebut generasi syurga daripada ibu ayah tu, bagaimana gambaran orang-orang hebat terdahulu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dibentuk oleh ibunya yang hanya seketika, dibentuk oleh atuknya, oleh bapa saudaranya. Di sebalik gambaran itulah yang diterapkan dalam kita membentuk generasi yang subhanallah, yang akan bawa legasi kita, yang sahamnya berterusan hingga kita masuk dalam syurga Allah. Itu yang saya dapat gambarkan sebagai mukadimah. Kalau kita renung firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Lebih kurang maksud dia, aku datangkan ujian berupa lapar, berupa kehilangan, kematian dan sebagainya. Di sebalik gambaran tu, hujung tu, wabasyirus sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
Subhanallah. InsyaAllah itu kita dah nampak dah hari tuju kita nak ke mana. Yang penting kita semua nak dapat khabar gembira. Pastinya di sebalik ujian dugaan yang kita hadapi. Tambah-tambah lagi kalau kita fokuskan pada generasi syurga Ustaz ya. Anak-anak muda, anak-anak kita yang kita kasihi. Betul. Biarlah mereka ni dapat juga melalui apa yang Ustaz gambarkan tadi. Macam mana Rasulullah SAW. Betul. Contoh terbaik lah kalau kita nak belajar, Betul, nak cari betul. motivasi di sebalik pelbagai ujian yang Nabi sendiri dah lalui. Dan juga kalau dalam surah Al-Mulk ayat 2, ayyukum ahsanu amala. Betul, Mana betul. lepas diuji, Allah nak tengok siapa di antara kita ni yang tetap dapat terus berjalan dengan Di awal ayat tu, Ha-ha. allazi khalaqal mauta wal hayata. Aku jadikan ciptakan kehidupan, mati. Datangkan kematian, datangkan dulu kehidupan. Untuk apa kehidupan itu? Ahsanu amala. Aku nak test. kan. Kalau kita nak terus move on tu, adakah kita jadi Betul. lebih baik ataupun kita yang berjiwa memberontak? Tapi kalau kita fokus pada anak-anak muda, macam mana Ustaz, generasi muda, remaja, situasi yang terkini lah ikut Ustaz punya pemerhatian dan pengalaman Ustaz? Subhanallah. Kita hari ini kita dites dengan penuh ujian. Bahasa dia penuh dengan tekanan. Tekanan dengan virus ni dan tekanan dengan kita berhadapan dengan teknologi. Bila sebut ialah kita di kuarantin dan tak nak kita berhadapan dengan teknologi. Tapi bagaimana kita menempani teknologi tersebut, itulah tekanan dan itulah ujian yang sebenar. Dan bagaimana kita sandarkan dengan keimanan. Kita sandarkan dengan CCTV Allah, bahasa dia kan, CCTV perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang seorang-seorang macam-macam boleh buat. Itulah ujian yang paling besar. Ahli syurga yang paling hebat zaman sekarang inilah. Itu sebab kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang masuk syurga adalah golongan terdahulu dan sebilangan kecil golongan yang kemudian. Kita ni lah yang kemudian ni. Subhanallah, yang kecil. Subhanallah, yang ramai yang terdahulu, yang kecil. Bila sebut yang kecil, besarnya ujian hari ini bagaimana? Subhanallah, kita nak mendepani. Dan anak-anak muda itulah bukan mudah sebenarnya. Dan sebalik gambaran tu bagaimana kita gauli mereka, ibu ayah mainkan peranan. Dan ilmu itu berterusanlah. Contoh dalam radio ni, di mana pun bagaimana dia berhadapan dengan teknologi, bagaimana dia tengok IG, bagaimana tengok Facebook. Itu sebab kena diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sesuatu peringatan yang terbaik lah. Kan? Dakwah pun kena dakwah yang canggih dah. Terus jalan, cuma canggih lah sekarang ni. Bentuknya canggih. Kan? Sebetulnya Ustaz, bila cakap tentang canggih tak canggih, dakwah dan sebagainya, kalau alam maya ni Ustaz tu yang kita duduk selalu tengok kalau orang kongsikan. Sampai satu masa kan, zaman TikTok, Ustaz pun kena TikTok juga. Tapi jadi fitnah pula. Subhanallah. Itulah. Macam mana kita nak timbang-timbang supaya apa yang kita buat tu mengikut landasan yang sepatutnya lah, yang agama dah ajarkan pada kita. Dan itu yang kita risau bukan apa, benda-benda yang berunsur maksiat ni kadang-kadang yang menjadi tarikan likes yang tinggi, viewers ramai dan sebagainya. Dia bahasa dia bagaimana maksiat pun kreatif. Kreatif dakwah pun kena kreatif. Ibu ayah pun kena kreatif. Baik. Macam mana nak kreatif tu? Kejap lagi ibu-ibu ayah-ayah dah risau dah macam mana lah. Handphone aku ni pandai buat call WhatsApp je. Yang lebih dari tu kadang-kadang tak pandai. Tapi insyaAllah kalau ada cara dan kita belajar ilmunya, pasti ada. Dan yang penting jangan lupa pagi ni sambil-sambil menonton di Facebook IKIM FM, boleh tak share, kongsi juga pada anak-anak ke, sahabat-sahabat di pejabat dan sebagainya, ahli keluarga kita untuk menonton segmen generasi pagi ni. Yang mana kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin yang juga merupakan mudir Pondok Hanutul Quran. Dengan topik kita hari ini tentang generasi syurga, generasi yang diduga. Kalau kata ada sebarang soalan dan juga perkongsian, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook live kami di sana, dan juga anda boleh ajukan soalan anda di WhatsApp kami 0112904004 ya. Ustaz tengah tulis apa tu Ustaz? Sekejap lagi kita nak share apa Ustaz? InsyaAllah berkenaan dengan bagaimana kita nak kreatif dengan anak. Okey, ada caranya, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب 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 اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah, رب اغفر لي ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sah, selamat, mudah, patuh syariat, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Ayo melabur di pelaburan yang sah dan patuh syariah di Bursa Malaysia. Sertai saya, Muhammad Asri Ahmad, di webinar Labur Saham. Daftar sekarang di labursaham.com. Labursaham.com. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim #Care4Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini bersama Pian dan juga Hazwan menerusi Warna Pagi yang mana bukan saja anda boleh dengarkan di radio tapi kalau katakan anda berada di depan laptop ke PC ke handphone ke, anda boleh buka Facebook Live kami untuk kita ikuti perkongsian generasi pagi ini bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suharin. Kita nak bincang tentang generasi syurga, generasi yang diduga. Kan? Kreatif tak Ustaz kalau kita share video-video kat Facebook ni. Nak buat video sendiri tak kadang-kadang tak pandai kan. Kita share je lah apa yang ustaz-ustaz buat kuliah tu kita share. Itu pun mungkin satu dakwah yang kreatif. Betul. Kan? Dia bila sebut kreatif ni kadang ialah benda yang di luar kotak kan bahasa dia kan. Dan apa yang perlu kita kongsi kadang tengok juga. Jangan kita share. Jangan kita mudah share benda yang kita tak kaji, kita main share je jadi fitnah. Dan boleh saya sambung lagi. Boleh. Kita nak sambung cerita tentang kreativiti kita. Saya suka bila sebut kreatif ni atau selalu saya ulas pun berdasarkan daripada perkataan. Kalau perkataan kreatif tu sendiri K tu ibu ayah dia kena kuat. Anak-anak pun kena kuat. Bila kena kuat kadang bila anak tu emosi terus dia sentap. Terus dia cepat give up. Jadi bila sebut kreatif dalam keadaan memang kita kreatif dalam pemikiran tapi yang pertama kena kuat. Kuat teknologi hari ni mendepani anak-anak ni bagaimana. Subhanallah. Kadang cepat give up. Ada mak ayah malas lah aku. Dia tak nak ambil pot. Lepas tangan. Tak kuasa dah. Tak kuasa lah TikTok lah ke benda ni kan. Jadi benda-benda kena kuat. Tapi anak dia hari-hari berapa kali dia upload. Hari-hari. Tahu. Betul. Dia kalau tengok zaman hari ni anak-anak kalau dulu anak-anak muda dia keluar berperang kuat. Hari ni berperang dengan game. Dia berperang dalam game dengan apa PUBG ke macam-macam. Saya sampai buat tournament lah game tu dekat tempat saya. Subhanallah baru ramai. Sampai ada 6 tim. Sekali duduk 2 jam 3 jam.
Sampai dia kata, Ustaz, kalau PUBG ni ini 1 jam lebih macam ni. Dia ajar kita pula. Dia advice. Maksud di sebalik gambaran tu, Kan? ibu ayah kena faham, bukan dia join sama. Tapi bagaimana dia kuat, dia tengok, dia pantau. Okey, dan yang R tu kita nak sebut sebagai rasional lah. Bila sebut rasional pun dalam keadaan yang relevan. Jadi mak ayah ni, mak cakap apa ni, bapak cakap macam anak tak boleh terima. Tapi kena meletakkan bapak tu kena kuasai ilmu tu. Ayah tu kena kuasai ilmu tu. Walaupun ala Ustaz, saya ni orang kampung aja. Dia merendah diri, Ustaz. Merendah diri. Tapi di sebalik gambaran tu, itulah yang kena ada hari ni. Dan itu emosi kena stabil. Emosi yang stabil. Bila sebut kreatif tu, saya cuba dalami lagi emosi tu. Hari ni bila sebut zaman penuh dengan tekanan, mak bapak pun tertekan. Ya. Dia sumpah seranah anak tu maki hamun dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, anak-anak ni kita bentuk dengan kebaikan, dia akan terkesan dengan kebaikan. Tapi kalau kita bentuk dengan keburukan, maki hamun, dia akan kesannya buruk. Itu je. Acuannya tu. Acuan dia. Macam cermin lah. Bagaimana cermin tu yang kita cerminkan. Macam itulah mukanya. Macam itulah gambaran dia. Subhanallah. Dan A tu kita letakkan Allah sebagai sandaran. Letakkan Allah sebagai sandaran. Dan T tu saya nak sebut, zaman hari ni kena jadikan anak sebagai teman. Bila sebut jadikan anak sebagai teman, jangan kita musuhi teman. Jadikan anak itu macam dengan teman, berkongsi masalah, berkongsi ni. Kita selalu sembang. Apa hari ni belajar? Apa yang dapat dekat kolej tadi? Apa yang dapat dekat macam ni? Jadi jadikan teman. Itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut remaja, anak-anak muda, jangan kita dengan emosi maki hamun dia. Tapi jadikan kawan. Dan bila sebut kawan, yang tak betul kita tunjuk. T itu juga sebagai tunjuk, bukan tuding. Tapi tunjuk. Tunjuk jalan, tunjuk cara. Kalau ingat lagi yang kita pernah bicara sebelum ni, sayang anak tangan-tangankan. Bukan pukul. Betul. Bukan hanya pukul, tapi kita pegang, kita tunjuk dan kita pimpin dengan sebaik-baiknya. Dan I tu kita kena letakkan mak bapak ni jadi inspirasi pada anak-anak. Anak-anak seronok. Siapa idola? Mak saya idola saya. Ayah saya idola saya. Di sebalik gambaran tu kan. Jadikan kita ikon pada mereka. Dan F akhir sekali tu, saya nak sebut fun lah, happy-happy lah. Okey. Jangan stres lah bila sebut kreatif ni kan. Benda yang penuh dengan apa? Happy-happy, gembira. Ada waktu dia buat lawak. Ada waktu. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan dalam keluarga dia dengan Aisyah, isteri dia, begitu juga dengan anak-anak, cucu dan sebagainya. Bila sebut kreatif di luar kotak dan bagaimana kita dalami, yang penting dengan hatilah. Zaman tekanan, zaman tekanan hari ini penuh dengan tekanan, jangan kita beri lagi tekanan. Tambah beban. Bagaimana kita bawa tekanan kepada ketenangan. Ubah. Tekanan kepada ketenangan. Cuma tadi Ustaz, Ustaz ada cakap pasal teman, jadikan anak sebagai teman, berkongsi masalah. Ada setengah anak-anak ni kadang-kadang dia malu nak berkongsi masalah dengan mak ayah. Ustaz. Dia kadang-kadang memilih untuk berkongsi masalah dengan teman dia. Betul. Berbanding ibu bapa ni, Ustaz. Jadi macam mana Ustaz, apa sebenarnya yang patut mak ayah lakukan bila depan mak ayah dia ni? diam je. Depan kawan-kawan betul-betul tampar gembiranya. Itu sebab mak bapak kena ambil peranan lah. Dia kena dekati anak tu. Jangan dia biar. Dia bila nampak anak macam tu, dia kena selami. Jujur saya nak katakan, dalam ruangan ini, sekarang ini saya sendiri mengalami di pondok motivasi. Hamlatul Quran yang saya bangunkan. 4 bulan tak boleh datang pondok. 4 bulan tak boleh ngaji tahfiz, sibuk dengan handphone. Bila dah masuk ke pondok ni, anak-anak tekanan. Demam, bila mak bapak bawa pergi pakar, tahap 4 dah. Memang dah sangat kritikal tekanan. Depres. Ya Rabbi. Itu yang berlaku. Mulanya di mana? Adakah di rumah ataupun bila dibawa? Daripada rumah lah. Dari rumah lagi. Daripada rumah sebab dengan handphone. Saya. Bukan mak bapak tak peduli. Bukan mak bapak tak beri kasih sayang. Tapi inilah masalah yang berlaku. Itu sebab mak bapak kena dekati selalu. Jangan hanya biarkan. Kalau kita tengoklah sebelum ni, kita letakkan anak-anak ni dengan handphone, tujuan biar dia diam.
tujuan, dengan keadaan, kita boleh fokus kerja. Tapi bila di sebalik gambaran tu kita biar, jadi masalah. Kadang saya tengok kat kedai makan kan, atuk dengan nenek jaga cucu, dia letakkan handphone seorang satu kan. Bapak kerja. Betul nampak benda tu ni, tapi makin lama ada kebaikan tak? Ada kesan sebenarnya. Ada kesan, jangka masa subhanallah. panjang kan pada anak-anak. Itulah yang berlaku tekanan hari ni daripada handphone gadget tu ni. sendiri, Subhanallah. Dia mungkin saiznya kecil. Itu sebab bila kita sebut tentang generasi syurga, generasi yang diduga, inilah dugaannya. Tadi Ustaz bila kita cerita tentang kreatif ni dan berfikir di luar kotak, ada setengah orang yang dia akan menyebutkan kenapa kita kena cakap luar kotak? Kotak tu seolah-olah kita sendiri yang mencipta kotak tu untuk menghalang fikiran kita yang sepatutnya kita pergi lebih luas. Betul. Dan kotak orang lain-lain. Ada orang kotaknya kotak handphone dia kecil. Macam tu kan. Ada orang kotaknya kotak TV besar Ustaz. Dan capaiannya Kalau lebih luas. kita fikir zaman hari ni zaman teknologi. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu zaman yang tak ada teknologi. Tak ada handphone, Tapi tak ada bagaimana WhatsApp. kreatif mereka? Dengan memanah, dengan berkuda, dengan bagaimana subhanallah kembara tu dengan alam ni. Suruh melihat alam ni, suruh kita kembara, ialah bahasanya melihat, melihat terokai apa yang Allah cipta atas dunia. Di sebalik itulah boleh kita Allahu Akbar. Kita walaupun secara terbiah alami, ya alami. Itu indahnya kan. Indahnya suasana yang Allah gambarkan. Even kalau zaman kita dulu pun macam tu juga Ustaz. Ibu ayah atau atuk nenek kita tak setakat tarik upih tu dah boleh gembira dah. Satu hari punya aktiviti lah kan. Comot belum muat macam mana pun inilah lumrah anak-anak lah kiranya. Betul, kan. Tapi betul. sekarang tidak lagi begitu kan. Bila berlaku gambaran ini, bukan kita nak menyalahi keadaan. Tapi inilah yang kita kena lalui. Zaman beralih, berubah. Bila sebut berubah, bagaimana kita meletakkan segala-galanya dengan petunjuk dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dengan ilmu lah. Dan jangan terlalu kita dengan emosi. Bila tekanan memang penuh dengan emosi. Dengan kemarahan, dengan macam-macam. Tambah-tambah lagi kalau anak tu datang di depan kita nampak nak cari salahnya dulu Ustaz. Contoh kan? pagi ni. Saya agak lambat sampai tadi kan. Dengan jam, orang tak puas hati, horn apa semua. Lepas tu ambulans nak lalu pula. Saya dalam hati ni kalau bawa orang tengah nazak meninggal agaknya kan. Orang tak bagi laluan. Ujian. Orang tak bagi kerja sama. Itu sebab macam tu lah. Bagaimana ujian atas dunia, jamnya atas dunia, bagaimana jam sesatnya di akhirat nanti. Di situlah keadaannya. Kalau kita tengok, saya suka nak bawa pagi-pagi ni, kalau kita amalkan surah Al-Waqi'ah, Allah beri kekayaan. Kekayaan bukan kekayaan material, tapi kekayaan hati dan jiwa kita. Syukur, tenang. Kalau kita renung dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bagaimana kiamat itu merendahkan golongan yang kufur dan angkat darjat yang tinggi golongan yang beriman. Maksudnya orang yang banyak dugaan atas dunia, di akhirat subhanallah. Dugaan itu untuk Allah angkat darjat dia. Bukan Allah nak zalimi dia. Macam mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, nabi-nabi terdahulu, bagaimana ujian penuh dengan ujian. Tapi Allah letakkan di sebalik gambaran yang tertinggi. Mana dia boleh jadi terbalik, bukanlah terbalik. Macam mana apa yang kita lalui beratnya di sini, di sana nanti ada rewardnya. Itu sebab hebat, apa saja yang berlaku, sangkaan yang baik pada Allah. Kita terbukaan hati kita, buka hati kita, lapang dada. Allah sedang uji, tarik nafas, kita bertenang, fikir apa yang terbaik. Subhanallah. Satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni Ustaz, Puan Azwana tanya, macam mana Ustaz kalau nak tanamkan dalam diri yang ujian berbentuk kesusahan tu adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk kita ke syurga nanti, macam Ustaz dah bayangkan tadi lah, berbanding kesenangan yang sentiasa membuat hati kita gembira. Ada orang bila ada masalah, dia cuba lari daripada masalah, dia cari mana-mana yang menggembirakan. Sedangkan macam kita sebut dan Ustaz sebut tadi, ujian tu sebenarnya yang di sana nanti akan menggembirakan kita. Betul, macam mana kita nak yakinkan diri dan cari motivasi di sebalik ujian-ujian tersebut? Itu kita jawab kejap lagi.
Boleh Boleh, Ustaz Ustaz, Boleh, Dan juga insyaAllah. banyak tips lain. Mungkin kalau ada amalan-amalan tertentu Ustaz, khususnya untuk kita perturunkan pada anak-anak muda kita sekarang, Ya. akan kita kongsikan juga insyaAllah sebentar lagi. Ya, terus saja setia bersama kami di Facebook Live kami dan jangan lupa untuk sharekan juga video untuk generasi hari ini dan ada lagi soalan dan juga perkongsian. Anda boleh terus ajukan di sana termasuk juga di WhatsApp kami nombornya 01129004 ya. Puan Siti Hana kata, tadi kita cerita tentang kotak TV. Ha. Puan Siti kata, rumah saya dah lama tak ada TV Ustaz. Tak apa. Yang penting ada radio kan? Radio IKIM pastinya. Dengar sokmo-sokmo. Terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dimulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A Plus untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku baharu terbitan IKIM bertajuk Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Generasi membawakan tajuk Generasi Syurga. Generasi yang diduga kita bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Ashraf Swarin pagi ni ya. Terima kasih sahabat kita. Wak di Facebook Live ni tulis komen bait-bait lirik lagu Kasih Sayang Raihan. Katanya kasih manusia sering bermusim. Sayang manusia tiada abadi. Kasih Tuhan tiada bertepi. Sayang Tuhan janjinya pasti. Ini maknanya satu motivasi lah untuk kita macam Ustaz sebutkan tadi dalam akronim kreatif tu. A itu kita bergantung pada Allah Ta'ala Ustaz. Yes. Ya. Dan mungkin ada antara ibu-ibu kita yang sedang mendengar pagi ni ataupun menonton yang sedang berhadapan dengan ujian. Macam mana nak membesarkan anak aku ni dah berapa tahun dah. Macam-macam benda dah dicuba. Tapi masih belum, mungkin pada mereka belum bertemu dengan jalan yang terbaik. Macam mana Ustaz caranya? Subhanallah.
kita kena banyak doa lah. Bila banyak doa, sangka baik dengan Allah. Kita lemah, kita tidak kuat. Tapi bila kita meletakkan, subhanallah, Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Kita tidak lupa Allah dan Allah tidak lupa kita. Wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dalam surah Al-Hasyr kan. Jangan kamu lupa Allah, Allah akan lupa kamu. Jangan kamu lupa Allah. Bila kita lupa Allah, Allah akan bawa diri kita lupa untuk bersiap bertemu dengan dia. Dan saya nak sebut kembali bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga ini sumber pahala kita. Bila sebut sumber pahala, itulah yang akan bawa kita mudah ke syurga, atau na'udzubillah min zalik, akan menjunamkan kita ke dalam neraka. Nabi sebut dulu akan datang zaman yang penuh dengan musibah, dan Nabi share satu doa. Boleh saya sebut ni? Boleh, Ustaz. Doa Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, peliharalah kami daripada sebarang bala. Bila sebut bala ni macam-macam bentuk, dan bala yang paling kita takuti adalah lalai, lalai daripada Allah. Dan bala, atas balak tu, bila kita tak rasa kita ni diuji, itu lebih lagi balak. Itu lebih lagi musibah. Aku okey je, tak ada diuji, tak ada test, itu lebih balak lagi. Tak rasa apa-apa, tak rasa apa-apa, okey je. Bagaimana ingatan Allah dalam surah Al-Ankabut kan, dan kamu rasa kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji. Nak kata iman kita, bagaimana dites kita punya iman. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Peliharalah daripada kengerian musibah. Bila datang musibah, sangat ngeri. Sangat ngeri, aksiden apa semua kan. Baru-baru ni kita tengok bagaimana jatuh batu menghempap kereta, ngeri. Selamat kakak tu. Selamat, subhanallah, itu semua kuasa Allah. Wasu'il qada, minta dihindarkan daripada ketentuan buruk. Qada, kadar kita, bahasa mudahnya nasib lah. Nasib saya Allah dah tentukan. Nasib PJPN dan Hazwan Allah dah tentukan. Kita semua Allah dah tentukan. Tapi takut su'il qada, ketentuan yang tak elok, dengan doa lah. Kita mohon pada Allah, ya Allah peliharalah ketentuan yang qada dan kadar yang tidak elok. Dan kalau kita renung juga, rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman yang ke-6 apa dia? Beriman, percaya pada qada dan kadar. Berapa ramai yang tak boleh terima dengan qada dan kadar ketentuan Allah? Mengeluh. Betul tak? Mengeluh macam-macam keadaan. Itu sebab kita kena banyakkan doa. Dan di hujung doa tadi apa dia? Wasyamatatil a'da. Peliharalah kami daripada musuh-musuh yang kami tak sedari. Apa dia musuh tak sedari? Anak-anak. Boleh jadi musuh. Suami boleh jadi musuh. Isteri boleh jadi musuh kalau tak baik. Ni kita punya gadget. Mendekatkan yang jauh, tapi yang dekat boleh jadi jauh, kan musuh. Kawan boleh jadi musuh. Itu dalam keadaan kita tak sedar. Cantik doa yang Nabi ajar ni, subhanallah. Saya ulang balik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, peliharalah kami daripada sebarang balakmu. Peliharalah kami daripada kengerian musibahmu. Peliharalah kami daripada ketentuan burukmu. Dan peliharalah kami daripada musuh-musuh yang kami tak sedari. Kadang Allah nak tengok banyak mana pengharapan kita. Kita serah pada Allah, insya-Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-Ku bertanya waktu bila aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i zada'an, saat hamba-Ku bermohon, saat hamba-Ku berdoa. Subhanallah. Jadi bila kita renung balik, tajuk bicara kita ni berkenaan dengan dugaan. Zaman hari ni penuh dengan dugaan. Generasi syurga ada generasi yang diduga. Bagaimana kita menghadapi dugaan tu? Kita kuat atau kita redah atau kita mengalah. Bahasanya redah, kita harung ujian tu. Redah je. Tapi tak belajar apa-apa. Ada orang dia berhadapan dengan ujian, dia makin dekat dengan Allah. Ada orang berhadapan dengan ujian, dia makin jauh daripada Allah. Contoh 4 bulan tak boleh keluar rumah. Sebelum ni tak boleh keluar rumah, tak boleh nak ke masjid. Berapa lama kita tak boleh sembahyang Jumaat. Sampai sekarang ada lagi tak sembahyang Jumaat. Saya tak dapat giliran, saya tak dijemput, tak dapat kupon. Dia tak cuba pun. Nampak. Maksudnya apa? Dia makin jauh daripada Allah.
Itu yang kita takuti. Macam gambaran inilah. Kita nak bentuk generasi syurga, kita tak pernah cuba pun nak dekati anak tu. Tak boleh ustaz, tak boleh. Tak boleh, memang Awal-awal tak dah boleh. give up lah. Yes. Habislah. Okey. Jadi itu dalam doa tadi tu sendiri pun dah dibayangkan beberapa perkara atau situasi yang sentiasa kita hadapi Ustaz Betul. Dari sudut bala bencana, dari kesengsaraan, qada qadar yang mungkin tidak elok dan tidak baik, tapi nak tengok balik macam mana sebenarnya kita berjaya menghadapi semua tu. Ada sahabat kita Ustaz. Betul. Saya nak sebut begini, ujian adalah sementara kita hidup. Bagaimana satu hamba Allah yang saya kenal, dia kematian suami, tak lama lepas tu anak 2 orang meninggal berturut-turut. Tapi dia tenang, steady je. Subhanallah, satu hamba Allah ni cikgu. Suami meninggal, tak lama lepas tu anak dia aksiden turut meninggal. Oh ya. Berturut-turut ujian dia. Tapi dia relax je. Dalam keadaan nampak ketenangan wajah dia. Ustaz, ini hanya sementara. Saya hilang suami, mudah-mudahan saya jumpa suami di syurga. Dia sebut macam tu. Itu sebab hari ni kadang ialah yang paling kita sedih kematian orang yang kita sayang. Tapi kesedihan itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang terbaik di syurga tu. Macam mana Allah wahyukan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia. Punya lama tak dapat anak kan, dapat anak tapi disuruh macam tu. Itu gambaran nak dites. Cuma ada orang dia menggambarkan, dia mungkin yakin, dia yakin insya-Allah dengan nanti insya-Allah jumpa di syurga, insya-Allah ada ganjaran dan sebagainya. Tapi dia nampak syurga itu jauh lagi. Dia tak tahu bila, dia tak tahu jauh mana Ustaz. Macam mana kita nak yakinkan apa yang kita lalui dari dunia ni adalah sementara Ustaz? Dia kena meletakkan iman. Bila sebut iman ni, rukun iman tu ada berapa? Ada 6 perkara. Jadi adanya hari pembalasan, ada hari akhirat. Bila sebut akhirat, akan ada dunia ni pengakhirannya. Bukan selama-lamanya kita ke atas dunia ni. Saya nak share tadi, sempat kita sembang tadi kan, bagaimana saya terinspirasi dengan pelajar saya di pondok motivasi. Subhanallah. Bagaimana seorang tu dia di rumah tak ada TV, dia tak ada handphone. Dia antara pelajar yang subhanallah hafalan dia laju lah subhanallah. Bagaimana sebelum tu dia diuji kematian abang dia. Dan saya terinspirasi bagaimana mak dia, ibu dia mendidik anak tu. Bila kematian abang, saya tengok bapak dia pun tenang, mak dia pun tenang. Waktu itu subhanallah, sebelum keluar keputusan SPM, betul-betul habis SPM, abang dia dalam perjalanan balik naik motor aksiden meninggal. Dan subhanallah, saya terinspirasi waktu ke bumi tu ramai yang datang. Ramai cerita kebaikan-kebaikan dia. Dan setiap kali balik dia akan ulang-alik ke masjid, bawa adik dia, bonceng adik naik motor. Bersekolah lagi. Bersekolah lagi. Arwahnya tu bersekolah lagi. Waktu tu SPM lah. Nak ambil result tu. Ya, ambil result. Dia betul-betul habis SPM, dia balik aksiden nak jumpa mak dia, aksiden tak sempat jumpa mak dia. Dan tak sempat ambil keputusan SPM. Dan SPM baru keluar baru-baru ni. Kan keluar. Subhanallah. Keseluruhan dia cemerlang subhanallah. Tapi bila nak cerita bagaimana dugaan itu di depan ni dengan sabar, dengan penyerahan pada Allah, hanya sementara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh anak bawah Ustaz. Ada seorang lagi sahabat kita di WhatsApp ni pun kongsikan tentang macam mana mujahadah. Katanya dari awal perkahwinan rumah tak beli dan tak mahu TV. Tak ada, memang tak nak TV, hanya radio. Radio IKIM katanya dari frekuensi yang awal sampailah lah ni awal-awal anak-anak memberontak juga, tapi kita tak layan sebab nak buat percubaan untuk kawal nafsu. Dan hari ni alhamdulillah anak-anak sedar, dan terima kasih banyak-banyak pada ibu bapanya dan kerana benarkan apa yang sebuat lebih baik dari yang mereka fikir. Maknanya mujahadah tu ya betul, mujahadah ni bahasa dia payah. Mujahadah tu benda yang payah. Betul kan? Macam istiqamah lah, nak berterusan susah. Yang mudah apa? Istirahat. Dan bahasanya bila sebut mujahadah ni kena kuat. Biar kita susah dulu, biar kita menangis dulu.
Jangan kita menangis kemudian yang langsung tak ada guna dah. Umpamanya pun nasi dah jadi bubur ke apa. Dah tak boleh buat apa lah. Oh, gitulah ceritanya. Jadi memang payah, tapi kalau kita cuba, ramai je yang dah buktikan semua tu boleh kita lalui dengan baik, Ustaz. Itu tadi Ustaz dah kongsikan doa. Kalau dari segi praktis, ada sahabat kita juga di WhatsApp ni katanya risau anaknya umur 14 tahun dan risau anak perempuan. Saya takut dia terjebak dalam cintan cintun zaman sekolah. Apa pandangan dan nasihat Ustaz? Allahu Akbar. Macam saya sebut tadi awal, ibu dan ayah tu kena mainkan peranan jadi sebagai teman. Kadang kan anak perempuan ni dia akan mudah mencari orang cakap cinta, kasih sayang di luar. Sebab apa? Dia kurang kasih sayang ayah. Anak-anak perempuan ni ayah kena rapat dengan dia. Anak perempuan bila dia mencari cintan cintun ni, belum masanya lagi. Sebab apa? Dia kurang kasih sayang ayah. Saya ada anak perempuan 2 orang. Jadi benda tu kena bonding ayah dan anak betul, perempuan betul. tu. Kena faham betul-betul. Kena dekati betul-betul. Kena manjakan betul-betul. Dia akan meluah gini. Bukan nak kata nak bercinta dengan ayah macam-macam boyfriend, tidak. Tapi nak cerita bagaimana ayah tu mengawasi, ibu tu mengawasi. Ayah jadi hero lah ni. Ayah jadi hero. Dan bila sebut gambaran itu, anak boleh meluah rasa dengan mak, dengan ayah. Kadang kan anak-anak berkongsi, mak sibuk dengan handphone, bapa sibuk dengan handphone, sibuk dengan laptop. Pergi sana ayah ada kerja. Pergi sana mak ada kerja. Kita tak ada masa dengan dia. Dan cara yang terbaik, kita kena ruang masa untuk dia, luangkan masa untuk dia, insya-Allah. Dan kongsi rasa, insya-Allah, mudah-mudahan. Moga-moga dimudahkan, insya-Allah. Betul-betul. Itu yang cara yang terbaik dah. Dan kita kena, kadang kan, minta maaf saya sebut, anak-anak ni dia tak tahu. Dia tak faham tentang cinta, tentang apa semua. Dan berhati-hati bila dia sebut dengan cinta, lagi-lagi dengan zaman handphone, nak gambar. Dia minta hantar gambar. Suruh buka baju, buka apa, minta mak basuh dia. Itu yang berlaku. Itu ramai luahan mak ayah pada saya kan. Itu jadi mangsa prasukur. Jadi mangsa prasukur. Kalau tak begini-begini, gambar di viral apa semua. Istilah viral sekarang tu. Macam-macam boleh jadi. Subhanallah. Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. Baik. Sempat, insya-Allah kita akan kembali kejap lagi untuk sedikit kesimpulan dan juga mungkin Ustaz nak pimpin doa juga untuk kita bersama. Sambil tu kita ada satu komen ni saya baca, sedih juga bila dengarkan perkongsian sahabat kita maaf kalau salah sebut tu. Saya pernah pegang jawatan yang agak tinggi. Bos kat tempat saya kerja tu tiba-tiba cakap saya tak sesuai dengan jawatan tu. Walaupun ikutkan prestasi, tak pernah tak okey. Semua okey je. Dan menamatkan kontrak beliau. Lepas tu beliau cuba pula berniaga, tapi gagal berniaga. Sekarang duduk rumah sepenuh masa, cuba tanam sayur, nak makan sekeluarga pun Allah uji tak menjadi sayur tu. Jadi macam mana saya nak pujuk hati untuk katakan yang Allah masih sayang pada sahabat kita ni? Jawapannya kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasaraya terpilih atau hubungi 019 965 3166. 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Sah! Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Kuala Terengganu 100.2 FM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini menerusi ikim.my, juga di Facebook Live kami IKIM FM, dan pastinya pagi ini kita bersama menerusi rancangan generasi. Tajuk kita pagi ini tentang generasi syurga, generasi yang diduga. Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin bersama kita pagi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang turut menonton juga. Ramai yang tanya sebab tadi kita letak doa yang Ustaz kongsikan di ruangan komen. Yang tanya macam mana nak copy paste doa tadi tu. Katanya kita tunggu live ni habis nanti, pergi
balik kat ruangan komen tu, boleh kita copy and paste doa yang boleh Ustaz tu. dah kongsikan tadi. Baik Ustaz, macam mana bantuan dan nasihat Ustaz untuk sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan dan mungkin kesimpulan untuk tajuk hari ni Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, terima kasih. Tadi macam mana DJP pun sebab, saya pun jadi sebab kan. Komen tu dia bertimpa-timpa pula. Dia begini, inilah kehidupan yang kita lalui, kadang tak selalunya indah. Jalan tak selalunya nampak lurus, cantik. Ada lubang, ada lopak dan ada lecah-lecah yang kita kena lalu. Macam itulah kehidupan, bukan kita nak lalu kat lecah maksud dia. Tapi di sebalik gambaran itu kita kena faham rahmat di sebalik ujian. Ujian itulah rahmat daripada Allah. Allah sayang, Allah akan duga, Allah akan uji. Macam mana Nabi SAW pun pernah dalam keadaan seolah-olah Nabi sedih yang bersangatan. Bagaimana bertimpa-timpa kematian bapa saudaranya, kematian isterinya. Dan Allah hiburkan Nabi SAW dengan ingatan-ingatan. Allah hiburkan Nabi SAW dengan pelbagai wahyu dan dibawa berjalan dengan Isra' Mi'raj. Dan umpamanya bila kita diuji, kita bawa kembali hati kita sentiasa dengan Allah. Bangun tengah malam, kita munajat, kita rendahkan hati kita. Ya Allah, kita mengadu macam kita berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku banyak silap ya Allah. Apa yang kau duga ini sebagai kafarah dosa, aku terima ya Allah. Kita rendahkan, kita bercakap dengan Allah. Hari ini kita banyak menangis. Menangis kerana dunia, tapi banyak mana kita menangis kerana Allah. Cuba kita menangis. Kadang sampai satu tahap, ujian banyak mana orang yang reda ni, subhanallah, dia akan tenang aja. Sebab apa? Dia dah letakkan segala-galanya sandaran pada Allah. Tapi kalau orang yang merasa dunia ini adalah matlamat dia, macam mana pun dia akan menyalahkan. Allah ni tak sayang kat aku ke? Jangan kita macam tu. Dan apa yang saya boleh sebut, kita banyak sangka baik pada Allah. Banyakkan kita zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak insya-Allah. Allah tak akan biarkan kita jatuh terus tersungkur. Dan di situlah Allah nak tengok kita bangun. Macam mana Nabi SAW, ikon yang terbaik. Bagaimana Nabi-Nabi terdahulu diuji. Allah nak tengok bagaimana munajat mereka. Bagaimana penyerahan mereka. Apa yang boleh saya simpulkan, di sebalik generasi syurga, generasi yang diduga ini, kita sebagai hamba Allah, inilah yang Allah nak nilai hamba yang soleh dengan hamba yang buat salah, hamba yang banyak berdoa pada Allah. Soleh, nak bentuk soleh tu semua tak terlepas daripada buat salah. Tapi bagaimana kita penyerahan pada Allah, kita taubat dan kita kembali pada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Dalam satu ayat, bila nampak suasana dunia ni dalam keadaan cacat merbau, orang jauh daripada Allah, jalan yang terbaik farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kita diuji, ada yang lebih berat lagi ujian. Ada lebih berat lagi ujian. Kita sakit, baru sakit sikit, ada orang lebih lagi sakit ni. Kita kena fikir macam tu. Orang yang paling besar masalah, musibah yang dihadapi lebih besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh saya simpulkan. Kita kembali pada Allah dan jaga Rasulnya. Betul, insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin kita nak sama-sama aminkan doa Ustaz pagi ini sama-sama insya-Allah. Amin insya-Allah. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ajak sama-sama kita berdoa, dan gambaran yang terbaik kita renung telapak tangan kita, bukan hanya lafaz di lidah, tapi bagaimana fokus hati kita. Yang sebenarnya Allah nak lihat kita punya khusyuk, kita punya fokus insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Allahumma akhtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisyaqawah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah salah silap kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah, yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah.
Anak-anak yang kadang kami terlepas pandang pada mereka, ya Allah. Kami tidak didik dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Kadang isteri yang kami tidak bimbing dengan sebaik-baiknya. Suami yang kami tidak pandang dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan yang kami masih rasa ini, ya Allah, kehidupan yang diberkati, ya Allah. Kehidupan yang kami makin hampir dengan Kau, ya Allah. Jangan jadikan kehidupan ini kami makin lalai, kami makin jauh daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang kuat dengan ujian, dengan dugaan yang Kau berikan pada kami, ya Allah. Jadikan ujian ini kami makin hampir dekat dengan Kau, ya Allah. Jangan jadikan ujian ini kami makin jauh daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesabaran, kekuatan untuk melalui ujian yang penuh dengan kebesaran-Mu, ya Allah. Penuh dengan keperitan kadang kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Impunkan kami, ya Allah, jadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, ya Allah. Jangan jadikan, ya Allah, kami orang yang hina dengan kemaksiatan dan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kami zuriat yang soleh dan solehah. Kurniakan kami keluarga, generasi yang terbaik, generasi syurga yang Kau letakkan dalam syurga bersama, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dicampak dalam neraka. Jangan biarkan keluarga kami juga dibiarkan dicampak dalam neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suharin dari Pondok Motivasi Hamlatul Quran untuk perkongsian hari ini, generasi syurga, generasi yang diduga. Ustaz, sampaikan salam juga Ustaz untuk anak-anak kita di Pondok Motivasi. Minta maaf zahir batin, maafkan saya, doakan saya. Amin, insya-Allah. Kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang mendengar dan menonton di Facebook kita, dan kita nak berehat seketika. Kita akan kembali sebentar lagi untuk segmen refleksi buku. Ya, kita akan bersama dengan Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Syarah IKIM hari ini untuk kita sama-sama merefleksi buku Sistem Perundangan Islam Ancakan Transformasi sebentar lagi. InsyaAllah kita nak membaca pula lah kejap lagi bersama tetamu kita. Saat ini dengarkan sebahagian baik-baik liriknya kita dah kongsikan tadi. Kasih Sayang oleh Raihan. Tuan dan semua terus dengarkan kami di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami.